Right, inilah MACD. Siapa yang pakai MACD untuk masuk, okey, bolehlah pakai. Selalunya MACD ni untuk trend lah, untuk trend. Okey, untuk trend. So kita akan hold lagi selagi dia ikut trend. Okay, sebab moving average 12 ke atas daripada moving average 26. So kita masuk selalunya bila golden cross. Ini dipanggil golden cross. Okay, kita masuk. So inilah kita masuk, kan? Tapi kat sini signal masih weak. Okay, you akan masuk dekat sini lah lebih kurang. Okay, kalau you nak tunggu signal dia atas daripada kosong. Okay, ini kena adjust balik kosong ni. Tu. Dan kosong. Alright. So, you akan trade, swing, selagi dia ke atas. Tapi kadang-kadang dia ada juga, dia akan turun, naik, turun, naik, turun, naik. Dia buat wave lah macam biasa. Tapi selagi dia tak cross balik ke bawah, you masih hold lagi lah. Ini untuk swing lah. Okay, untuk swing. Okay, faham tak? Mana dia punya chat tadi? Boleh tak bagi respon sini? Okay. Boleh summarize tak apa benda tadi? Boleh summarize tak? Satu, perbezaan MACD line dengan signal akan bentuk histogram. Satu lagi, signal adalah lemah walaupun dia dah cross, tapi signal merah di bawah itu adalah signal yang lemah. Signal yang kuat adalah apabila signal merah ni dia cross di atas kosong. So itu signal yang kuat lah, signal yang kuat. Okay, tapi boleh je masuk dekat sini. Tapi you kena berhati-hati, kata ini adalah signal yang lemah. Weak signal. Apa-apa saya contohnya kena buat plan B cepat mungkin lah. Kalau dia kat bawah ni. Okay. Lepas tu histogram ni pula, apabila dia nak bertukar arah, dia akan jadi hijau, dia akan jadi lebih tak hijau lah, dia pakai rendah. Okay, lepas tu dia boleh ni. So, okay, itu adalah asas dia. Apa yang dia maksudkan dengan convergent divergence? Convergent divergence ni kita akan tengok, okay. Convergence ataupun divergent indicator, okay, harga selalunya akan ikut indikator. Okay, harga selalu akan ikut indikator. Maksudnya macam mana? So, kalau divergent maksudnya harga naik. Okay, harga naik tapi indikator nak turun. Indikator tunjukkan turun. So, dia ada divergence. So, divergence lah. So, selalunya divergence ni orang akan gunakan sebagai satu signal. Okay, kalau convergent, dia sama je. Okay, harga naik. Lepas tu, indikator pun naik. So, dia tak ada apa-apa. Dia converge. Okay, dia converge. Tapi yang kita nak cari ialah yang divergence. Yang divergent. Okay, ini tak ada. Ini tak ada divergent. Tak, saya ambil yang seminggu. Okey, ini contoh contoh. Okey, kita tengok MACD ni.
Oh, untuk trading view dia tak boleh lukis kat sini. Kat bawah ni tak boleh lukis. Dia boleh lukis kat atas je. Saya tukar ni. Tak boleh tak boleh. Kenapa dia tak boleh lukis ah? Sekejap saya saya cut masuk dalam meeting. Selalu saya buat dalam, kalau chat Nexus boleh. Jangan. Okay, saya skip ni lah. Okay, contoh kalau divergent, bukan ni. Okay, yang ni indikator menunjukkan MACD menunjukkan dia tengah menurun. Dia tengah menurun. Aduh ya, dah pula melukis pakai ni. Aduh. Kejap. Okay, nampak? you ambil yang atas-atas tu, sambungkan dengan MACD yang atas. Tu nampak sebenarnya line dia line menurun kan? Tapi kalau harga kita tengok kat sini, dia macam sideways. Okay? Dia macam sideways. So sebenarnya, dia dalam keadaan menurun. Okay? Sebab tu harga jatuh. Harga ikut lepas tu. Itu yang namanya, dia indikator diverge dengan harga. Kalau lagi cantik ialah harga tengah naik, tapi yang ni tengah menurun. So maksudnya dia bagi signal bahawa harga akan jatuh. Okay? Tapi kalau indikator makin menaik, okay, harga pula tu harga menurun. So itu diverge sebenarnya. Itu maksudnya harga nanti akan naik. Okay. So yang ni faham ke tak kalau tentang divergence ni? Boleh tak tolong bagi respon? Hello? Okay, faham Okay, faham. Okay, so kita akan cari divergence tu. Okay, lukislah. Kalau chart Nexus boleh lukis, saya tak pasti pula. Kenapa trading view tak boleh lukis kat bahagian kat bawah ni? So, selalunya patutnya kita boleh je lukis. Okay, kalau macam ni tengah naik kan. So dia tengah naik lah. Ini tak ada masalah. Tapi kalau indikator
Indikator naik, harga menurun. Indikator MCD ke, okey, indikator ni histogram ni. Kita tengok histogram. Okey, histogram ni kalau kalau kita sambungkan histogram ni, yang atas ni dengan yang atas ni dengan yang atas ni menunjukkan dia tengah menurun. Okey, tapi harga kat sini sideways. Kan? Lama-lama tengok. Lama-lama harga memang jatuh. Nampak dia jatuh, dia ikut kepada arah arah indikator tu. Faham ke Payet EX 200? So harga selalu akan ikut indikator. Tapi faham alright. Harga akan selalu ikut indikator. Itu dalam divergence. So maksudnya indikator ke bawah, harga sideline ataupun harga naik. So harga naik tu sepatutnya dia kena ikut bawah. Kena pergi bawah. Kena pergi bawah. Tapi tak tahu lah bila masa dia nak turun bawah ni kan. Kalau kita dah macam ni lah. Dia turun. Alright. Untuk macam mana nak screening. Dah faham tentang MACD ni. Macam mana nak screening gunakan TradingView. Dekat penyaring saham lah. Kat penyaring saham ni. So kita cari dah penaruju volume tadi. Penaruju volume. Yang ni. Ni yang top 30 lah. So top 30 hari ni bukan top 30 lah. Maksudnya yang paling daripada yang paling highly traded sampai yang tak highly traded lah. So MTouch ke MTouch ni. AT, NetX, CanM, Lambo. Ni top 30 kan. Hari ni. Penny semua ni. Tedmac, Supply, sampailah. Sampailah ke bawah lagi. Semuanya ada. Dia tak kira bukan 30 je. Top berapa lah. Tapi maksudnya yang volume traded hari ni. So untuk penapis dia, kita kena cari MACD lah. Sekarang ni penapis dia jenis simbol saham. Ini pemegang simpanan dengan ETF. So kalau saya nak cari saham aja. So saham je lah yang keluar. Alright, so sekarang ni nak cari MACD. So type situ MA. Saya punya A dah rosak lah. Dia dekat technical MACD ni. MACD level 12.26. Macam mana you nak letak ni? Siapa boleh bagi cadangan? Ikut kefahaman you nak letak macam mana? Saya tanya soalan ni sebab saya nak semua berfikir. Supaya bila dia fikir tu lagi senang nak ingat.
MACD level macam mana? Kalau saya buka ni dia ada ni banyak. Di bawah, sama, atas, lebih atau sama, bersilang, melintas ke atas. Apa yang you nak? Bersilang. Silang kod. Okey, kod. Okey, cross up. Okey, kalau bersilang melintas ke atas ke macam okey. Okey, saya ambil bersilang. Bersilang dengan apa? Apa? Buka, tinggi, rendah, akhir ataupun bersilang dengan signal 12 dengan signal. Okey. Muhammad Fadil cakap signal. Yang lain? Signal Signal. Okey, Omar Farouk cakap signal. Signal. Okey, signal. Okey. Itu je, yang lain? Cepat. Open tu. Okey, bersilang open lagi. Tak tahu. Okey, lagi signal. Okey, Zamri signal. Okey. Alright, lagi. Tak apa, ini tak ada masalah. Bukan kena bayar pun. Bukan kena tolak markah ke. Signal. Okey, signal. Okey. Alright. Okey, maksudnya fahamlah tadi. Okey, kalau kita maksudnya kalau signal maksudnya MACD 12 MACD line yang biru dengan yang merah kan bersilang. Tapi sekarang ni kita bersilang je. Dia boleh bersilang ke atas ke bawah kan? Tapi tak apa, kita try dulu. Okay, kita try dulu. Okay, so ini adalah counter yang bersilang. MACD dia bersilang. Contoh Faiz. Okay lah, kita ambil lah harga yang harga di antara contoh saya tak nak ambil harga di antara 20 mesin lah. 20 mesin. Okay, lebih atau di bawah atau sama melintas bawah atas lebih. Ya. Nampak pula. Akhir dia saya nak mana di antara ni? Lebih atau sama tak? Saya nak di antara. Tak ada Aduh, ya. Tak keluar pula dia. Okeylah, saya ambil atas. Scroll down ada. Scroll down boleh nampak. 0.25. Okay, yang penny semua tak nak. Okay, contoh secara Dinons. Okay, kita ambil antara dua ni lah. Dinons. Okay, so nampak. MACD dia dah bersilang. Okay, MACD line dah bersilang dengan line signal. Okay, tapi signal masih di bawah. Right, itu kalau bersilang. Okay, itu kalau bersilang. Cuba kalau kita tukar tadi kepada melintas ke atas. Okay, ini melintas ke atas ni maksudnya baru dia nak melintas dengan signal kan. Okay, sebab dia cakap anda lambat kan. So, melintas ke atas signal. So, kita akan dapat yang lain. Tapi ni baru nak cross. Okay, ataupun tengah crossing. Contoh edaran. Okay, kita buka edaran tadi. Dah bersilang lah ni. Saya kena tutup chat sekejap Sorry tutup chat ni kejap supaya saya nampak.
melintas ke atas. Okey. Ini dah lintas lah. Dah lintas. OWG. Okay, baru nak melintas. TRC. Okay, baru lagi nak melintas. Tapi dia tak, dia dah melintas juga tu. Okey, ni dah melintas ke atas dan signal dah ada di atas. Ini B-tag. Okey, B-tag. Sebab tu harga dia ni. So kalau patutnya kat sini lah yang cantiknya. Okey, itu kalau melintas ke atas. Cuba kalau kita pakai lain pula. Melintas dengan bersilang lebih kurang sama dia punya ni. Nah, ini dah lama dah ni. So, MACD dia start hijau yang kurang gelap ni kan. Okay, ini masih di bawah. Signal lemah Signal lemah. Okey. Sekarang ni kita boleh tambah lagi kalau kita nak kuatkan signal. Okey, kita kena kuatkan signal tadi. Kita ambil MACD balik. Okey. Kalau kita nak cari yang kuat je, signal kuat saja. So, signal ni kita kena ambil atas. Okay, atas kosong memang akan atas lah. Melintas ke atas kosong. Kita tengok melintas ke atas kosong dulu. ECM Libra. Signal dia tak ni. Kejap. Kejap. Kita ambil atas kosong dulu. Oh, dia bagi signal yang atas ni. Kosong. Atas kosongnya ni. Tapi signal ni masih lagi di bawah. Bawah kosong ni. Ini saya tak pasti ni. Kenapa dia tak bagi kita tak ada pula. Patut dia bagi penapis. Boleh hilang. Patut hilang. MACD. Atas. Nilai. Kosong.
Okay, atas nilai kosong. Oh, dia tak bagi ya. Dia ikut signal yang dia ikut yang ni atas kosong je. Histogram atas kosong. Bukannya signal. Dia bukan signal. Patutnya MACD signal 12.26. Atas nilai kosong. Tak boleh letak atas nilai kosong. Okay, tak boleh letak atas nilai kosong. So maksudnya you kena letak dia patutnya kena letak atas nilai kosong. Dan nilai kosong tu okay, adalah yang ini. Ini adalah negatif lah ni. Negatif 0. berapa kan. So dia dekat negatif ni. Patutnya dia kena atas daripada kosong yang ni. Baru dia ni. Tapi dia bagi kita yang lain. Sekejap saya cek balik. Okey, ni saya letak yang ni. Okey, memang saya tak boleh pakai signal tu. Signal tu kalau kita letak atas kosong dia tak pergi kepada atas kosong. So dia keluar apa ni yang bukan kosong lah. Okay, yang tu saya tak pakai. So ini crossover, Scomnet. Okay, tadi dia crossover. Okay, tapi kita punya penapis dia kita pakai ni je. MACD level 12.26 melintasi ke atas. Okay, kita ada 10 minit je lagi MACD signal 12.26. So kita tengok dekat sini. Okay, dia kat bawah, kat sini barulah dia dah cross kosong. Kan? Kat sini. Signal dia cross kosong. Tu maksudnya okey lah sikit. Okay, daripada bawah ni memang dia cross. Tapi dekat sini baru dia cross kosong. Sebab tu harga naik. Okay, contoh. Tapi tak tentu juga, kadang-kadang dia tak naik juga harga Kita, yang ini pula contoh Scomnet pula tiba-tiba.
Okay, kalau tengok Malakoff, okay, ni dia mungkin akan cross kosong ni. So tengok besok, dia cross tak kosong, apa jadi kat harga. Okay, kalau signal dia ni, chrono. Chrono tak payahlah, kalau macam ni MACD dia tak perlulah Chrono, edaran. Okay, edaran dah oh ini weekly ya, sorry. Weekly. Ambil daily lah. Okay, edaran. Dia akan cross ke atas ni. Okay, edaran. Kalau satu hari ni, kalau dia cross ke atas ni, cantik. Okay, untuk edaran. Okay, kalau BTEC. Okay, dia dah ke atas, so cantik lah. Okay, dia cross tu ke atas kan. Tu cantik. Kalau Secara. Okay, dia nak cross dan ke atas. So, tengoklah sebab dia nak cross ni. Kita besarkan sikit. Tak nampak. Tak boleh dah besar dah. Besar dah. Tak besar. Okay, dia dah cross ke atas. Okay, Secara. Tapi, tengoklah earning per share dia negatif Secara ni. So, berhati-hatilah kalau yang negatif. Tengok jugalah. Okay, company tu okey ke tak ni. Earning per share. Saya tu start earning per share. Yang positif, genting positif lah. Genting tak mau. Okay, Scomnet. Positif. Malakoff positif. Chrono positif. Okay, Secara negatif. Yang ni yang bawah Secara ni apa? Cash Okay, cross ke atas. Mediac. Cross ke atas, okay. Micro MB. Cross ke atas, okay. So, mana-mana yang cross ke atas, you boleh monitor. Okay, kalau you gunakan MACD. Okay, kalau yang cross di bawah tu, signal dia lemah lagi. Tengok, dia cross ni. Tapi dia cross kat bawah. So, dia punya signal dia lemah lagi lah. Okay. Micro MB ni. Contoh. So, ada soalan tak tentang MACD ni? Dan saya dah tunjuk macam mana cara screening. Cuma MACD ni untuk trading view ni, untuk signal di atas kosong dia tak jalan. Dia tak boleh nak detect. Tu masalah. Kalau boleh lagi senang sikit kita nak screen. Maksudnya all the signal yang atas kosong itu je yang kita nak. So tak payah nak tengok signal-signal kat bawah-bawah ni semua kan. So itu je masalah. So ada tak soalan? Saya nak buka mana tadi chat. Soalan kalau tak boleh tanya terus pakai speaker. Pertama sekali faham ke tak? Kalau cross ke atas tu untuk buy kat mana yang terbaik untuk entry. Yang ni terpulang lah tengok dia punya ni jugalah. Kalau selagi candle itu tengok candle pula. Kalau dia buka atas daripada candle close ni contoh ni candle ni okay, selagi dia tak turun daripada candle yang atas ni kan. Dia close ke atas ni kan. So you boleh masuk lah. Kalau dia turun daripada candle ni dan turun daripada low dia, low yang ni, tu tak payah masuk lah walaupun dah cross. Berapa probability guna MACD akan naik harga? Probability ni biasa macam biasa 60-40. 60-40. Sebab kadang-kadang dia cross, ini dia cross. Okay, ini dah cross dah. Tapi naik dia sikit je naik kan. Naik kan. Tapi yang kita nak ialah bila dia masuk volume. Volume tu dah start masuk. Dan contoh ni volume tak di sini. Volume dah start masuk dan dia cross. Tu lagi probability ni lagi tinggi. So momentumnya ada. Dia cross kadang-kadang cross tapi tak ada momentum. Dia tak ada volume. So dia tak naik juga. Slow lah dia naik. Dia naik sikit.
So bila dia ada volume masuk, dia punya ni akan tinggi. Dia punya histogram dia ni. Dia akan tinggi. Mana ni semua tak nampak. Ini semua kecil ya, dia punya histogram kan. So, maksudnya volume dia tak besar. Yang macam ni ada sikit kan. So ni yang macam ni tak ada volume lah. So cari yang ada volume lah. Kalau tengok air edaran, kalau edaran tengok volume. Ini macam ni ada besar sikit. Okey. Ni besar sikit. So dia ada lah. Okay, ini baru nak masuk lah. Tapi you kena tengok volume. Okay, saya akan masukkan volume. Okay, ni volume. Nampak ada volume. Sebab tu mungkin sebab tu dia cross lah ada volume masuk. DRC. Okay, ada volume. Volume masuk. Okay. MACD sebaiknya berapa probability guna? Okay. MACD sebaiknya perlu gabung dengan indikator apa dan perlu kegabung dengan fundamental. Fundamental untuk apa ni? Untuk short swing. Okay, untuk gabung dengan fundamental paling terbaik lah. Maksudnya you try to swing tapi fundamental dia okay. Kalau tak jadi swing, kalau you nak kena pegang pun fundamental dia okay lah. Tapi sebab takut yang tak ada fundamental ni, takut kena main dengan syndicate yang buat naik harga tu. So bila tiba-tiba dia pump and dump, kita tak sempat nak dump. Dia dah dump dulu, kita duk yalah, kita pun banyak kerja kan. Duk sibuk sana sibuk sini, tiba-tiba memang dia dah dump dah. Tu je masalahnya kalau takut yang fundamental tak strong. Dan nak gabung dengan indikator apa boleh lah, itu tak kisah nak gabung apa. You boleh gabungkan dengan stokastik ya. Okay, you boleh gabungkan dengan RSI. Itu selalunya orang tengok lah. RSI dengan stokastik ke supaya you tengok overbought dengan oversold kan. So kalau oversold you mungkin boleh beli kan, ataupun dah overbought tu mungkin you dah rasa dah boleh nak jual. Okay, you boleh macam mana nak detect pump and dump. Detect pump and dump ni selalunya counter-counter yang negatif. Yang tak ada fundamental, tiba-tiba naik harga. Okay. Tiba-tiba je naik. Dia company rugi. Tapi harga naik. Lepas tu harga je selalu murah-murah lah, yang penny-penny ni kan. Lepas tu dia dah naikkan harga tu, tiba-tiba dia dump. Kita tak sempat nak keluar. RSI dan stokastik dia benda dia berbeza sikit lah. RSI tu the relative strength index, okay. Yang stokastik ni lah nak tengok dia sebenarnya lebih kurang juga overbought dengan oversold juga. Cuma beza sikit dia pakai tu. Sebab RSI dengan stokastik dia berbeza lah kalau you nak pakai. Saya pun nak cakap susah. Tapi lebih kurang sama je lah. Lebih kurang sama je. Tapi berbeza sikit cara pembacaan dia.